Teori di sini bermaksud serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematik bagi menjelaskan sesuatu fenomena sosial tertentu. Dengan kata lain, teori ini merupakan suatu penelitian yang lebih mendalam mengenai sesebuah peristiwa yang bertujuan untuk menemukan serta merumuskan sesuatu permasalahan secara lebih sistematik dan rasional. Oleh sebab itu, sebarang tingkah laku yang bertindak berasaskan teori sangatlah signifikan bagi mengelakkan berlakunya sebarang konflik atau serkap jarang yang wujud dalam masyarakat, selaras dengan pendidikan moral yang mampu melahirkan peribadi insan bermoral dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, Hamzah Yaakob 1983 berpendapat bahawa etika merupakan ilmu yang mengkaji dan memerhati tingkah laku manusia, sama ada baik maupun buruk, mengikut sejauh mana yang dapat diketahui oleh akal fikiran mereka. Berbanding dengan teori perkembangan psikologi moral yang membincangkan tentang teori yang mengkaji perkembangan mental dengan mengutamakan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan secara rasional. Jadi setelah kita menelusuri tentang teori etika dan juga teori pembelajaran sosial, saya akan masuk kepada perbezaan di antara teori utilitarianism dengan teori pembelajaran sosial. Teori utilitarianism diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill, manakala teori pembelajaran sosial diperkenalkan oleh Albert Bandura. Utilitarianism merupakan satu perkataan yang berasal daripada Yunani yang bermaksud manfaat daripada perkataan asalnya iaitu utili. Jadi dengan kata lain, teori utilitarianism menekankan sebarang tingkah laku yang memberi kegembiraan, keseronokan, manfaat dan juga kebahagiaan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, sebarang tingkah laku yang saya katakan tadi yang memberi manfaat kepada orang lain akan dianggap sebagai tingkah laku yang bermoral. Manakala perbezaan yang dapat kita lihat dalam teori pembelajaran sosial ialah pembelajaran sosial bermaksud pembelajaran yang terjadi ketika seseorang itu mengamati dan juga meniru perilaku orang lain. Teori pembelajaran sosial ini ia menekankan perkembangan moral manusia berkait dengan proses belajar. Proses belajar tersebut perlulah merangkumi kemahiran untuk meniru sebarang gerak balas yang dilihat dan juga didengar. Jadi, seterusnya ialah perbezaan prinsip di antara teori utilitarianism dan juga teori pembelajaran sosial. Ada 3 prinsip yang boleh membezakan di antara teori utilitarianism dan juga teori pembelajaran sosial. Prinsip pertama yang ditekankan dalam teori utilitarianism ialah perlakuan dan tindakan manusia haruslah didasarkan kepada akibat dan kesan. Apa yang dimaksudkan dengan akibat dan kesan? Akibat dan kesan merupakan satu dasar yang menekankan keseronokan dan juga kesakitan. Dengan kata lain, manusia di dalam kehidupannya akan cuba untuk mencapai keseronokan dan juga akan mengurangkan kesakitan. Sehubungan dengan itu, manusia dia akan cuba untuk bertindak sedemikian rupa dengan mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya agar mereka mencapai keseronokan atau kebaikan yang maksimum. Itu adalah prinsip yang pertama. Manakala prinsip yang kedua dalam teori utilitarianism ialah mengaplikasikan prinsip kebahagiaan terbanyak. Prinsip kebahagiaan terbanyak diutarakan oleh John Stuart Mill, iaitu sesuatu perlakuan itu baik atau benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang dihasilkan oleh sesuatu tingkah laku. Dengan kata lain, kebahagiaan ini akan menjadi dasar yang penting supaya mereka dapat melakukan sesuatu tingkah laku yang bermoral. Contohnya, peperangan. Jika sesuatu peperangan memberi kesan yang baik lebih daripada kesan yang buruk, maka peperangan itu akan dipersetujui oleh aliran teori ini. Tetapi, jika sesuatu peperangan akan mempunyai kesan yang lebih buruk lebih daripada kesan yang lebih baik, maka peperangan tidak akan dipersetujui oleh aliran ini.
Itu adalah prinsip kedua. Prinsip yang ketiga ialah teori utilitarianism, menekankan semua tindakan akan dianggap betul dan memoral sekiranya sesuatu tindakan itu memberi akibat atau kesan yang baik. Jadi perbezaan di antara teori utilitarianism dengan teori pembelajaran sosial adalah teori pembelajaran sosial menekankan aspek peniruan melalui tingkah laku. Jadi, peniruan dalam teori pembelajaran sosial ini terbahagi kepada 3 bentuk, iaitu yang pertama, tiruan secara langsung. Yang kedua, peniruan melalui sekat laluan dan tidak sekat laluan. Yang ketiga ialah peniruan secara elisitasi. Tiruan secara langsung menerangkan bahawa seseorang akan meniru tingkah laku orang lain dengan melihat sebarang gambar, video melalui televisyen atau sebagainya tanpa halangan. Mereka akan menirui secara direct tingkah laku yang dilakukan di dalam TV tersebut. Contohnya, meniru gaya bercakap ibu bapa. Jadi, ini merupakan tiruan secara langsung. Manakala peniruan melalui sekat laluan dan tidak sekat laluan ialah tingkah laku yang sesuai pada satu masa tetapi tidak sesuai pada satu masa yang lain. Contohlah saya bagi di dalam perlawanan bola sepak yang diadakan di stadium, manusia akan menjerit. Tetapi apabila melihat dan menonton perlawanan di TV di rumah, iaitu maka menjerit tidak diharuskan kerana kita ada peraturan dan adab yang harus diikuti. Jadi peniruan tidak sekat jadi itu merupakan peniruan sekat laluan. Namun peniruan tidak sekat laluan mengatakan bahawa individu itu terus menjerit sama ada di sekolah, di rumah, di padang tanpa ada sebarang halangan kerana bagi mereka tiada hukuman atau peraturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu mereka terus melakukan peniruan tersebut. Yang ketiga ialah peniruan secara elisitasi. Peniruan secara elisitasi mengatakan bahawa seseorang tersebut akan melakukan apa sahaja yang orang lain lakukan kerana individu itu telah tahu apa perkara tersebut. Contohnya, saya akan membaca buku apabila saya melihat Aina membaca buku. Contohnya, saya akan makan jika saya lihat ibu saya makan. Hal ini demikian kerana di dalam peniruan secara elisitasi, seseorang daripada persekitaran akan memainkan peranan penting dan memberi rangsangan kepada saya ataupun orang-orang yang utama itu untuk meniru perilaku tingkah laku yang dilihat. Selain itu, perbezaan di antara teori utilitarianism dan juga teori pembelajaran sosial juga dapat dilihat melalui ciri-ciri. Dalam teori utilitarianism, terdapat 4 ciri-ciri, iaitu kritis, rasional, teleologis dan juga universal. Di dalam ciri-ciri kritis, teori utilitarianism dia berpandangan bahawa kita tidak boleh menyerah begitu sahaja dalam menerima norma-norma yang ada. Hal ini demikian kerana teori utilitarianism menekankan kesan dan akibat. Sekiranya kita menerima norma-norma yang ada dengan begitu sahaja, maka kesan dan akibat tersebut tidak diaplikasikan dengan benar. Sehubungan dengan itu, perlakuan tidak akan dianggap bermoral kerana prinsip kebahagiaan terbanyak tidak dapat dilaksanakan di dalam tingkah laku tersebut. Yang kedua ialah rasional. Teori utilitarianism dia tidak menekankan sahaja norma-norma moral yang ada. Teori ini dia akan menggunakan dan mempertanyakan andaian secara rasional. Hal ini demikian kerana teori utilitarianism dia bersifat rasional di mana teori ini dia akan tanya sesuatu tingkah laku tersebut sama ada tingkah laku itu berguna ataupun tidak berguna. Yang ketiga ialah teori teleologis. Yang ketiga ialah ciri teleologis. Teori utilitarianism dia bersifat teleologis
kerana sesuatu tindakan akan dipandang baik dari tujuannya. Dengan kata lain, satu tindakan itu dia mempunyai tujuan di dalam dirinya. Oleh hal yang demikian, tujuan yang wujud dalam ciri-ciri teori utilitarianism akan berkesinambungan dengan kesan dan akibat daripada tingkah laku tersebut. Sekiranya seseorang itu tahu tujuan untuk melakukan sebarang tingkah laku, maka seseorang tersebut akan mementingkan kesan dan akibat daripada tingkah laku yang dilakukan. Yang keempat ialah universal. Teori utilitarianism adalah sesuatu yang dianggap baik jika teori ini dia memberi manfaat dan juga kebahagiaan yang besar kepada kebanyakan orang di sekeliling. Seperti yang saya terangkan pada awal tadi, iaitu konsep teori utilitarianism, sebarang perlakuan yang memberi kebahagiaan, keseronokan, kegembiraan secara maksimum kepada manusia-manusia di sekeliling akan dianggap sebagai satu tingkah laku yang bermoral. Jadi, perbezaan ciri-ciri di antara teori utilitarianism dan teori pembelajaran sosial bahawa sebenarnya teori pembelajaran sosial ni dia lagi menekankan umur dan jantina yang setara dengan kanak-kanak apabila kanak-kanak tersebut ingin mengaplikasikan kemahiran meniru. Yang kedua ialah status model adalah tinggi, baik dan terpuji. Dan yang ketiga ialah tingkah laku model yang diberi ganjaran akan lebih banyak ditiru. Dengan kata lain, sebarang tingkah laku yang dianggap sebagai bermoral akan lebih ditiru oleh manusia dan juga masyarakat. Jadi ketiga ciri-ciri ini akan menjamin keberkesanan pembelajaran tiruan. Jadi itulah perbezaan di antara ciri-ciri teori utilitarianism dengan teori pembelajaran sosial. Dari segi kekurangan di antara teori utilitarianism dan juga teori pembelajaran sosial, kita dapat lihat dalam teori utilitarianism, manfaat ni dia merupakan konsep yang begitu meluas sebagai dalam kenyataan secara praktis dan menimbulkan kesulitan yang sedikit. Yang kedua, kekurangan dari teori utilitarianism ialah nilai tindakan individu tidak dianggap sebagai satu yang serius kerana teori ini hanya mementingkan dan memperhatikan nilai sesuatu tindakan yang berada di persekitarannya, iaitu sesuatu tindakan yang melibatkan persekitaran, masyarakat di sekeliling, orang di sekeliling dan sesuatu di sekeliling. Jadi, kekurangan yang ketiga dalam teori utilitarianism ialah sekiranya ketiga-tiga kriteria dalam etika utilitarianism saling bertentangan di antara satu sama lain, maka akan ada kesulitan di dalam menentukan kesimpulan di antara ketiga-tiga kriteria tersebut. Dan kekurangan yang keempat dalam teori utilitarianism ialah dia membenarkan hak kelompok minoriti tertentu dikorbankan demi kepentingan majoriti. Yang seperti saya katakanlah, teori ini lebih menekankan tingkah laku yang memberi manfaat dalam tahap yang tinggi kepada masyarakat di sekeliling. Itu merupakan kekurangan dari teori utilitarianism. Manakala kekurangan daripada teori pembelajaran sosial ialah teknik peniruan dia akan membuka jalan pada individu untuk melakukan tingkah laku yang negatif. Kerana dalam teori pembelajaran sosial, aspek peniruan ditekankan. Sekiranya seseorang tersebut terus meniru tanpa berfikir sama ada tingkah laku tersebut baik atau buruk, maka mereka akan lebih cenderung untuk meniru tingkah laku yang negatif. Maka akibat yang diterima juga akan negatif. Kesannya tingkah laku yang ditiru tersebut tidak akan dianggap bermoral. Yang kedua ialah manusia ni dia dianggap sebagai robot yang dikawal sepenuhnya oleh persekitaran. Hal ini demikian kerana manusia tersebut bukan merupakan watak utama, tetapi persekitaran yang memainkan peranan kepada seseorang tersebut. Watak
manusia hanya meniru apa yang dilihat dan apa yang didengar di sekeliling mereka. Oleh sebab itu, teori ini menganggap manusia sebagai robot. Yang ketiga ialah kekurangan dari teori pembelajaran sosial ialah konsep belajar dalam peniruan iaitu trial and error yang berkait dengan pengalaman langsung akan mewujudkan banyak tingkah laku yang tidak dipertanggungjawabkan. Kekurangan ketiga ini berkait dengan kekurangan yang pertama yang saya sebutkan tadi, iaitu apabila manusia cenderung untuk meniru tingkah laku yang negatif, maka mereka akan meniru tingkah laku yang tidak sepatutnya dan tingkah laku tersebut tidak dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh manusia. Setelah membicarakan tentang kekurangan teori utilitarianisme dan juga teori pembelajaran sosial, teori ini juga mempunyai kelebihan. Di dalam teori utilitarianisme, ada utilitarianisme peraturan, iaitu sesuatu tindakan yang dianggap bermoral haruslah mematuhi peraturan dan prinsip yang akan menghasilkan kelebihan akibat yang baik berbanding dengan akibat yang buruk. Contohlah, seseorang pekerja menerima rasuah sebanyak RM500 tadi walaupun menguntungkan individu tersebut tetapi dan tidak merugikan negara, tetapi apabila melihat dari segi peraturan, perkara tersebut adalah salah. Jika amalan tersebut terus berleluasa di negara kita, tentunya akan mendatangkan banyak kesan buruklah kepada semua pihak. Jadi perkara ini bagus di dalam teori utilitarianisme, iaitu utilitarianisme peraturan yang cuba untuk merangkul satu tindakan yang salah dengan mewujudkan sebab yang rasional. Jadi kelebihan teori pembelajaran sosial ialah ia lebih lengkap berbanding teori lain kerana berpendapat bahawa tingkah laku manusia berkait dengan persekitaran dan sistem kognitif mereka, iaitu apabila manusia ingin meniru sesuatu tingkah laku yang berada di sekeliling, mereka akan melibatkan cara berfikir, iaitu proses berfikir. Okey, tingkah laku ini memerlukan nilai yang bagus, maka mereka berfikir untuk melakukan tingkah laku tersebut mereka perlu hormat, mereka perlu salam, mereka perlu tunduk, iaitu bagus kerana mereka berkait kerana persekitaran dan juga sistem kognitif berkait dengan tingkah laku manusia. Teori ini juga menekankan kepentingan conditioning, iaitu pembiasaan merespon dan juga imitation, peniruan. Yang ketiga ialah teori pembelajaran sosial mempunyai kelebihan dari segi kepentingan empiris yang ditekankan dalam teori yang menyumbang kepada perkembangan kanak-kanak. Dan yang keempat ialah perkembangan kanak-kanak, faktor sosial dan kognitif dapat dijelaskan kerana berlaku penelitian dalam teori ini. Jadi, perkembangan kanak-kanak yang melibatkan peniruan tingkah laku akan berkait dengan faktor sosial dan juga kognitif, yang di mana akan dijelaskan secara menyeluruh di dalam teori pembelajaran sosial. Jadi itulah perbezaan di antara kelebihan teori utilitarianisme dengan teori pembelajaran sosial. Di dalam mana-mana teori pun akan ada kritikan yang menjadikan teori itu perlu ditimbang balik sebelum digunakan. Jadi, perbezaan kritikan di antara teori utilitarianisme dengan teori pembelajaran sosial ialah teori utilitarianisme dia menekankan mengenai tujuan dan juga manfaat terhadap pencapaian atau kebahagiaan duniawi yang mengabaikan aspek kerohanian. Dengan kata lainlah, aspek kerohanian, keagamaan tidak menjadi perkara utama dalam teori ini kerana sebarang tingkah laku yang dianggap memberi kebaikan hanya berlaku dalam konteks dunia sahaja dan semata-mata. Dia tidak melibatkan kebaikan kepada kehidupan di setelah kematian dan juga sebagainya. Yang kedua, kritikan dalam teori utilitarianisme ialah dia mengobarkan prinsip keadilan dan juga hak individu demi keuntungan kepada golongan majoriti dan orang ramai. Apabila kita ulang balik, apakah konsep
teori utilitarianism ialah sebarang tingkah laku yang memberi manfaat, kebaikan, keseronokan, kegembiraan kepada majoriti masyarakat. Di situ kita dapat lihat bahawa teori ini dia mengobarkan hak individu demi untuk memberi manfaat kepada masyarakat di sekeliling. Manakala kritikan teori pembelajaran sosial adalah Bandura dia tidak menekankan sebarang perasaan dan juga perkembangan di dalam tingkah laku moral, iaitu contohnya emosi, motif, penakulan moral, motivasi. Bandura dia tidak menekankan aspek-aspek ini kerana di dalam teori pembelajaran sosial, Bandura hanya menekankan sebarang peniruan yang dilihat, didengar akan ditiru secara langsung oleh mereka yang melihat. Kemudian, berhubungan teori dengan ajaran Islam juga ada perbezaan di antara teori ini, teori itu. Maka teori utilitarianism apabila dihubungkaitkan dengan ajaran Islam ialah penilaian moral perbuatan manusia sama ada baik dan buruk akan ditentukan oleh tujuan akhirnya. Contohlah, seseorang tersebut mencuri untuk memberi pertolongan kepada orang kurang mampu. Melalui teori ini, tindakan tersebut akan dianggap benar. Kita lihat pula kepada perbezaan kesan teori utilitarianism kepada pembentukan model-model menyeluruh. Jadi, kesan teori utilitarianism yang pertama ialah mengutamakan kepentingan ramai akan menjadi satu tingkah laku yang rasional. Contohlah, apabila masyarakat saling melakukan tingkah laku yang memberi manfaat secara umum di persekitaran mereka, maka mereka akan memberi kesan kepada satu pihak pentadbiran atau satu sistem sokongan yang lebih baik kerana mereka tahu bahawasanya tingkah laku yang mereka lakukan ini akan memberikan kesan yang menyeluruh kepada semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua ialah teori utilitarianism menekankan bahawa manusia ni dia perlu bertanggungjawab terhadap kesan baik dan buruk akibat daripada perbuatannya. Apabila manusia itu tahu apa yang mereka lakukan kerana mereka melihat keberkesan dan akibat, maka negara kita akan dapat melahirkan barisan generasi yang berketerampilan, dikagumi, dihormati dan dipercayai kerana mereka yang sering melihat kesan sesuatu tingkah laku akan berfikir secara rasional dan juga akan bertindak secara rasional. Yang ketiga ialah setiap orang dia boleh memilih dirinya sendiri sama ada secara nilai, secara bebas. Apabila manusia diberi peluang untuk berfikir, untuk memilih keupayaan sendiri, maka masyarakat yang inovatif, masyarakat yang kreatif akan dapat dibangunkan kerana mereka tidak tertutup di takup yang lama. Mereka dapat berkembang dengan jayanya dan melalui perkembangan tersebutlah mereka akan memperoleh kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sedia ada di samping memperoleh pengetahuan yang lain kerana mereka boleh mengembara untuk mendapatkan ilmu-ilmu di sekeliling mereka. Yang keempat ialah memerlukan manusia mengesan tindakan sama ada ia menguntungkan semua pihak atau sebaliknya. Jadi di dalam konsep Islam Hadari yang bertujuan mengutamakan aspek ketamadunan umat seimbang atau yang disebut sebagai umat tawasatan, apabila masyarakat saling menjaga di antara satu sama lain, sama ada tingkah laku yang dilakukan ini dapat memberi manfaat kepada semua orang ataupun tidak. Kerana apabila dikaitkan dengan teori utilitarianism, sesuatu tingkah laku akan cuba dilakukan dengan memberi manfaat kepada semua pihak yang berada di sekeliling mereka. Jadi, perbezaan kesan
teori pembelajaran sosial pula ialah ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik dari segi moral dan akhlak. Apabila ibu bapa menunjukkan sesuatu tingkah laku yang baik kepada anak-anak mereka, maka anak-anak mereka akan lebih cenderung untuk mempunyai tingkah laku yang baik. Kerana dalam teori pembelajaran sosial, pendekatan peniruan telah ditekankan. Jadi sehubungan dengan itu, masyarakat yang mempunyai akhlak yang bagus dapat diwujudkan. Yang kedua ialah mewujudkan persekitaran rumah dan sekolah yang kondusif dan membudayakan moral. Contohnya, ibu bapa saling memberi ganjaran dan tidak memperlekehkan anak-anak, maka kanak-kanak tersebut akan memperoleh satu persekitaran yang bagus, satu persekitaran yang positif. Oleh itu, tidak adalah gejala-gejala sosial seperti membuli, kesan daripada keretakan rumah tangga maupun isu-isu keluarga. Mereka tidak akan melakukan gejala-gejala tersebut kerana bagi mereka, mereka telah dibesarkan dan didedahkan sesuatu yang positif, maka mereka akan melakukan tingkah yang positif. Yang ketiga ialah perilaku moral dipelajari melalui pemerhatian, interaksi dan pergaulan. Jadi, persekitaran perlu terkawal. Kalau tadi saya sebutkan tentang persekitaran di rumah. Kalau persekitaran yang terkawal ini juga boleh dilakukan di sekolah. Apabila guru mengawal persekitaran, contohnya apabila ada murid yang bergaduh, guru cuba meleraikan pergaduhan tersebut dengan adil. Maka kanak-kanak atau anak-anak akan didedahkan dengan nilai keadilan, di mana mereka meniru perlakuan guru tersebut dan tidak memandang sesuatu yang memberi keuntungan kepada satu pihak sahaja. Jadi apabila mewujudkan sesuatu persekitaran yang terkawal, kanak-kanak akan lebih memperoleh nilai-nilai yang positif berbanding nilai-nilai yang negatif. Yang keempat ialah cara sosialisasi ibu bapa sangat mempengaruhi perkembangan moral kanak-kanak. Jadi ibu bapa ni dia merupakan tunggak utama kepada perkembangan kanak-kanak, kerana kanak-kanak telah dibesarkan di rumah pada awal kelahiran sebelum mereka memasuki ke alam persekolahan. Jadi ibu bapa perlu menunjukkan sosialisasi yang sangat-sangat bagus kepada anak-anak mereka, kerana melalui sosialisasi tersebutlah anak-anak akan meniru mereka, sama ada dari segi berpakaian, cara bercakap, cara makan, cara minum. Jadi apabila ibu bapa cuba untuk menunjukkan tingkah laku yang dianggap bermoral, maka kanak-kanak akan melakukan tingkah laku yang bermoral. Yang kelima ialah model hidup dan juga model simbolik boleh digunakan untuk memotivasikan perilakuan bermoral. Baiklah, bersama saya pula Nur Aina Syairah binti Suhaimi yang akan membentangkan mengenai perbezaan antara teori etika iaitu teori kemoralan sosial dengan teori perkembangan psikologi moral iaitu teori behaviorism. Baiklah, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai perbandingan antara aspek konsep teori kemoralan sosial dengan teori behaviorism. Kita pergi kepada teori kemoralan sosial terlebih dahulu ya. Baiklah, konsep teori kemoralan sosial menurut Abdul Rahman pada tahun 1999, teori ini menjelaskan tentang kecenderungan untuk mengaitkan peraturan masyarakat dengan konsep etika. Oleh kerana manusia ini hidup bermasyarakatan, maka teori ini sangat penting bagi menetapkan peraturan, nilai dan tata sila yang semestinya mendapat persetujuan ramai sesuai dengan norma kehidupan masyarakat. Teori kemoralan sosial ini merupakan sumber daripada pemikiran Thomas Hobbes pada tahun 1588 sehingga 1679, Emile Durkheim pada tahun 1858 sehingga 1917 dan yang terakhir ialah Max Weber pada tahun 1864 sehingga 1920. Menurut mereka, penetapan peraturan masyarakat akan membentuk tingkah laku berdasarkan pemikiran yang waras. Keadaan ini secara tidak langsung akan mengawal tingkah laku masyarakat dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan di samping berfikir dahulu sebelum bertindak. Baiklah, kita pergi pula kepada konsep teori behaviorism.
Konsep teori behaviorism ini merupakan sebuah kajian yang mengkaji tentang tingkah laku individu yang boleh diperhatikan atau diukur dan bukannya kejadian andaian yang berlaku dalam diri individu. Teori ini diperkenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 hingga 1936 yang memberi penekanan terhadap gerak balas atau tingkah laku baharu yang diulang berkali-kali sehingga membentuk kelaziman. Menurut beliau, sesuatu perubahan tingkah laku yang terhasil mestilah berpunca daripada tindak balas. Oleh sebab itu, penghasilan teori ini bertujuan untuk membentuk sesuatu kebiasaan tingkah laku yang tidak terbiasa dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. Beliau telah menjalankan satu eksperimen dengan menggunakan seekor anjing untuk mengkaji tabiat manusia. Oleh itu, pribadi insan bermoral boleh dikaitkan dengan teori behaviorism kerana cara tersebut dapat menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki. Baiklah, kita pergi pula kepada perbandingan aspek tujuan di antara teori kemoralan sosial dengan teori behaviorism. Teori kemoralan sosial ini adalah bertujuan untuk mengawal tingkah laku masyarakat dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan di samping berfikir dahulu sebelum bertindak. Contohnya, orang Jawa berpegang kepada peraturan tradisi yang mengatakan bahawa permintaan tidak boleh terus ditolak dan jika permintaan tersebut terpaksa ditolak, maka penggunaan alasan yang halus, sopan dan tertib mestilah diselitkan agar tidak dapat mengguris hati pihak yang lain. Maka ini cukup jelas membuktikan bahawa teori kemoralan sosial ini sangat menitik beratkan tentang hal kemasyarakatan dan dalam masa yang sama mengajar semua manusia untuk tidak mementingkan diri sendiri dalam melakukan sesuatu tindakan. Manakala teori behaviorism ini pula bertujuan untuk membentuk sesuatu kebiasaan tingkah laku yang tidak terbiasa dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. Contohnya, dalam kehidupan sosial kanak-kanak, apabila ibu bapa mempraktikkan amalan bersopan santun sejak kecil lagi dalam diri anak-anak seperti melazimi ucapan terima kasih apabila mendapat pertolongan daripada orang lain, maka mereka akan terus mengucapkan sedemikian walaupun bukan di hadapan ibu bapa mereka. Hal ini jelas menunjukkan bahawa teori ini mementingkan tingkah laku manusia yang perlu dipupuk dan dilazimi sejak kecil lagi supaya pribadi anak-anak terbentuk dengan baik. Baiklah, kita pergi pula kepada perbandingan aspek ciri-ciri antara teori kemoralan sosial dengan teori behaviorism. Ciri-ciri teori kemoralan sosial yang pertama adalah peraturan moral ini merupakan satu kewajipan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah yang perlu dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, teori ini mementingkan masyarakat secara umum bukannya meletakkan keistimewaan kepada individu sebagai matlamat etika. Dan yang terakhir adalah peraturan masyarakat ini tidak boleh dipertikaikan. Baiklah, jelas dapat kita lihat bahawa ketiga-tiga ciri teori kemoralan sosial ini adalah bertujuan untuk memastikan setiap perilaku atau tingkah laku seluruh masyarakat seimbang tanpa berlakunya pertikaian daripada mana-mana pihak dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan sesebuah keharmonian negara. Berbanding dengan ciri-ciri teori behaviorism yang lebih bersifat mekanis yang membawa maksud mendirikan asas kanak-kanak dengan mengajar, membimbing dan mendidik mereka dalam melakukan sesuatu perilaku yang diingini supaya mereka dapat mengikuti dan memahami sesuatu perkara itu sehingga menjadi kebiasaan. Seterusnya, teori ini menekankan peranan dan pengaruh lingkungan. Ini jelas menunjukkan bahawa tingkah laku kanak-kanak akan dipengaruhi oleh persekitaran mereka. Jadi, ibu bapa atau guru-guru iaitu orang yang terdekat dengan mereka perlu menunjukkan contoh yang baik kepada mereka supaya mereka dapat mengaplikasikan sesuatu tingkah laku yang baik dalam kehidupan seharian mereka. Oleh sebab itulah, teori ini sangat memfokuskan pembentukan respon kanak-kanak supaya mereka dapat bertindak balas terhadap apa yang diajarkan. Apabila mereka mula dapat merespon secara tidak langsung, ia akan memudahkan mereka untuk membentuk sesuatu perilaku menjadi kelaziman. Apabila mereka berada di tahap ini, mereka sudah tidak perlu bimbingan ibu bapa atau guru-guru lagi kerana mereka mampu membuat atau melakukan suatu perkara tersebut sendiri kerana ia sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Seterusnya, kita akan mengenal pasti pula
Apakah perbandingan kelebihan antara teori kemoralan sosial dengan teori behaviorism? Teori kemoralan sosial ini, kelebihannya ialah dapat melahirkan masyarakat yang berfikiran rasional dalam melakukan sesuatu perilaku. Hal ini kerana setiap tingkah laku mereka itu mestilah berdasarkan atau berpandukan kepada peraturan masyarakat yang mewajibkan mereka untuk mengikutinya, bertujuan untuk memberikan keselesaan kepada seluruh masyarakat yang lain. Tanpa kita sedar, peraturan masyarakat juga dapat menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum. Kenapa saya kata begitu? Kerana setiap peraturan masyarakat pasti akan mengambil pertimbangan dalam setiap budaya atau kaum bagi memastikan tiadanya perselisihan faham antara satu sama lain. Walaupun itu bukan budaya mereka, namun mereka tetap perlu menghormati peraturan masyarakat yang lain agar masing-masing mendapat keuntungan. Hal ini secara tidak langsung akan membentuk sasiah masyarakat yang mulia yang semestinya akan menyumbang kepada keamanan dan keharmonian negara Malaysia. Berbanding dengan kelebihan teori behaviorism yang lebih kepada melatih dan membimbing kanak-kanak yang masih memerlukan bantuan dan bimbingan daripada orang terdekat mereka, dan ini secara tidak langsung akan membentuk karakter kanak-kanak seperti yang diingini. Sebagai contoh, kanak-kanak tadika memerlukan bimbingan dan perhatian yang khusus daripada orang di sekitarnya, terutamanya guru-guru mereka kerana mereka mudah mengikuti apa yang diajar dan disuruh selain suka meniru perlakuan orang di sekelilingnya. Selain itu, teori ini juga menekankan kemahiran lisan berbanding kemahiran membaca dan menulis kerana kemahiran lisan merupakan penyumbang utama dalam pembentukan sasiah diri kanak-kanak. Melalui aspek kemahiran yang ditekankan dapat memberikan kelebihan kepada mereka kerana aspek lisan iaitu mendengar dan bertutur penting dalam situasi harian mereka dalam pembentukan tingkah laku yang baik. Selain itu, mereka juga suka dengar bentuk-bentuk penghargaan yang diberi kepadanya seperti pujian, dan melalui pembentukan penghargaan tersebut, ianya dapat menaikkan semangat belajar dalam diri mereka untuk terus melakukan perilaku yang baik dalam kehidupan seharian mereka. Baiklah, kita pergi pula kepada perbandingan aspek kelemahan antara teori kemoralan sosial dengan teori behaviorism. Kelemahan teori kemoralan sosial adalah bersifat relatif di mana setiap masyarakat mempunyai peraturan masing-masing. Contohnya, budaya orang bukan Islam mengharuskan mereka untuk meminum arak bagi menghilangkan stres. Namun, berbeza dengan budaya kita sebagai umat Islam yang mengharamkan masyarakat untuk mengambil minuman keras beralkohol, sebaliknya perlu mengaji atau mengambil air wuduk bagi menghilangkan stres. Oleh kerana wujudnya peraturan masyarakat wajib untuk dipatuhi, maka berlakulah penentangan peraturan moral di situ. Bukan setakat itu sahaja, teori ini juga mementingkan kepentingan masyarakat melebihi kepentingan individu. Hal ini menyebabkan masyarakat hilang kebebasan untuk menyuarakan pendapat atau aduan mereka. Kelemahan teori behaviorism pula adalah pembelajaran hanya berpusat kepada guru di mana guru mengajar dan melatih murid, manakala murid hanya menerima apa yang diajar oleh guru tanpa memberi sebarang maklum balas yang membolehkan berlakunya proses pembelajaran yang berlangsung tidak kondusif. Hal ini kerana pembelajaran yang berlaku dalam keadaan sehala sahaja, iaitu murid hanya berperanan sebagai pendengar dan mereka perlu menghafal apa yang didengar dan dipandang. Maka, sistem pembelajaran tersebut lebih tertumpu kepada rangsangan dan gerak balas yang ditunjukkan tanpa memberikan kebebasan kepada mereka untuk berinteraksi dan mengembangkan idea. Sebagai contoh, guru akan memberikan rangsangan yang berupa hadiah dan dari situlah baru murid akan memberikan jawapan yang dikehendaki oleh guru. Sekiranya perkara ini terus berterusan, maka dikhuatiri murid akan terlalu bergantung terhadap rangsangan dari luar, sedangkan murid harus memiliki rangsangannya dari dalam diri mereka sendiri sebagai satu pembelajaran. Seterusnya, mari kita bincangkan pula mengenai perbandingan aspek kritikan antara teori kemoralan sosial dengan teori behaviorism. Teori kemoralan sosial ini mendapat kritikan daripada Bull pada tahun 1969 yang mengatakan bahawa etika yang keterlaluan berasaskan peraturan masyarakat akan dianggap dogmatik dan authoritarian yang boleh melemahkan autonomi serta pertimbangan bebas dan pilihan sukarela.
Seperti yang pernah saya katakan sebelum ini, setiap masyarakat mempunyai peraturan moral mereka tersendiri berdasarkan tradisi, nilai, kepercayaan mereka yang boleh menyebabkan berlakunya ketegangan dan konflik disebabkan peraturan mereka yang terlalu dogmatik dan authoritarian. Selain itu, juga mengatakan bahawa teori ini membentuk satu sekatan berasaskan apa yang diizinkan atau ditegah oleh authoritarian dalam masyarakat yang boleh menghilangkan kuasanya jika sesuatu itu disembunyikan perkara buruk yang melanggar peraturan masyarakat. Contohnya, negara kita melarang perbuatan berzina dan berzina itu merupakan satu kesalahan. Tetapi terdapat orang bersekedudukan yang tidak segan silu melakukan perkara tersebut ketika berada di luar negara kerana di luar negara longgar peraturannya. Manakala teori behaviorism pula dikritik oleh sarjana Islam kita iaitu Malik Badri pada tahun 1979 kerana teori ini menidakkan fungsi jiwa dan minda manusia yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau mengatakan bahawa kajian tentang manusia dengan kehadiran jiwa dan agama tidak mungkin boleh disamakan dengan kajian tingkah laku haiwan. Hal ini kerana manusia mempunyai jiwa iaitu roh yang diturunkan Allah dari alam roh dan bergabung dalam jasad manusia. Dan akal pula merupakan suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membezakan yang mana satu perkara yang salah dan yang mana satu perkara yang betul. Hal ini jelas menunjukkan bahawa manusia dengan haiwan sangatlah berbeza. Seterusnya, kita pergi pula kepada perbezaan perhubungan antara teori kemoralan sosial dengan teori behaviorism dengan ajaran Islam. Berdasarkan penerangan saya mengenai teori kemoralan sosial tersebut, dapatlah saya katakan bahawa teori ini sesuai untuk diamalkan dan dijadikan sebagai sandaran kita dalam membentuk diri yang beradab. Teori ini juga dapat kita kaitkan dengan pegangan ajaran dan surahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang semestinya mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang bermaksud dan apa yang dibawa olehnya iaitu Rasulullah SAW kepada kamu maka hendaklah kamu terima dan yang ditegah olehnya hendaklah kamu tinggalkan. Melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, maka sudah terang lagi dan bersuluh bahawa mengikuti peraturan dan surahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah menjadi satu kewajipan kepada kita sebagai umat Islam agar dapat membentuk diri yang berdisiplin, berakal dan bertamadun tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana peraturan dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang mulia dan dapat mendidik dan mengajar seluruh manusia untuk bertindak secara rasional dan secara tidak langsung mampu memberikan kesejahteraan kepada diri, keluarga, masyarakat maupun negara sekaligus membentuk insan yang bermoral dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Manakala teori behaviorism pula, teori ini mementingkan tingkah laku manusia yang perlu dipupuk dan dilazimi sejak kecil lagi supaya peribadi anak-anak terbentuk dengan baik. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud 490, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan solat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka enggan melakukannya ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa ajaran yang dipupuk dan diajarkan oleh ibu bapa sangat penting dalam membentuk peribadi insan yang bermoral dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Pernyataan tersebut bertepatan dengan peribahasa Melayu iaitu bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Baiklah, berdasarkan perbincangan serta penerangan saya mengenai teori kemoralan sosial dengan teori behaviorism ini, dapat saya katakan bahawa kedua-duanya memberi kesan yang baik terhadap pembentukan moral insan menyeluruh. Secara ringkasnya, teori kemoralan sosial ini merupakan peraturan moral yang bersifat relatif yang bergantung kepada adab, tradisi dan penerimaan budaya yang tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Sememangnya ini mungkin beresiko untuk berlakunya penentangan antara budaya dan tradisi masing-masing. Namun secara tidak langsung akan mengajar dan mendidik seluruh masyarakat Malaysia untuk terus berdisiplin dalam membentuk sebuah negara yang bersepadu. Tamsilnya,
Adat bersalaman menjadi kelaziman dalam masyarakat Melayu sebagai tanda meraihkan silaturahim. Walaupun itu bukan adat masyarakat Cina maupun India, namun mereka juga boleh mengaplikasikannya sebagai tanda hormat terhadap adat orang Melayu. Hal ini secara tidak langsung dapat membentuk masyarakat yang saling menghormati dan bertolak ansur sekaligus menyumbang kepada pembentukan sasial terpuji masyarakat di negara Malaysia. Manakala teori behaviorism pula, seperti yang kita tahu, ia merupakan penekanan terhadap tingkah laku yang berulang kali sehingga membentuk kelaziman. Jadi, ia mengajar kita bahawa sesuatu tabiat yang baik sememangnya sukar untuk diamalkan. Namun, kita haruslah sentiasa bersemangat untuk mengulangi perilaku tersebut berkali-kali sehingga membentuk kebiasaan. Contoh yang paling ketara bagi kita sebagai umat Islam ialah dalam melakukan ibadah fardu ain seperti solat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Pada permulaannya, kanak-kanak memang sukar untuk memenuhinya. Namun apabila kita mempraktikkan dalam diri mereka, menyuruh agar mereka mencubanya walaupun sekali, lama kelamaan ia akan menjadi kebiasaan dalam diri mereka untuk melengkapi ibadah fardu ain tersebut sebagai umat Islam yang terpuji. Hal ini secara tidak langsung akan melahirkan masyarakat yang tidak mudah untuk berputus asa, sebaliknya terus berusaha memperbaiki sasiah diri untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Baiklah, saya Wan Muhammad Ali Firdaus bin Wan Muhammad Al-Aman akan menyambung pembentangan ini dengan menerangkan tentang perbezaan antara teori deontologi dan teori perkembangan personaliti. Baiklah, terlebih dahulu, marilah kita mengenal apa itu teori deontologi dan teori perkembangan personaliti ini. Okey, daripada aspek konsep, teori deontologi ialah merupakan kajian tentang etika dan moraliti tindakan manusia. Ianya berfokus kepada kebenaran tindakan itu sendiri, bukan pada akibatnya. Teori ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengatur apa yang dianggap benar atau salah, tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Salah satu tokoh terkenal dalam teori deontologi adalah Immanuel Kant yang memformulisasikan etika Kantian. Baiklah, menurut Immanuel Kant, teori deontologi merupakan prinsip moral yang bergantung kepada sifat berdikari dan tidak terikat dengan tujuan dan akibat. Manakala konsep teori perkembangan personaliti pula menjelaskan bagaimana individu mengalami perubahan dalam kepribadian mereka sepanjang hidup mereka. Berbagai teori perkembangan personaliti telah diusulkan oleh para psikologi untuk memahami bagaimana karakter, sikap dan perilaku seseorang berkembang sepanjang waktu. Antara tokoh teori perkembangan personaliti ialah Lawrence Kohlberg yang menyatakan bahawa teori perkembangan personaliti ini menerangkan tentang tahap perkembangan moral yang mendorong individu merespon terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Baiklah, seterusnya, perbezaan teori deontologi dan teori perkembangan personaliti dari segi tujuan. Teori deontologi bertujuan untuk menetapkan kewajiban moral yang mengikat individu. Ini bererti menegaskan bahawa ada tindakan yang benar dan tindakan yang salah, dan serta tidak peduli apa hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Seterusnya, tujuan teori perkembangan personaliti pula adalah untuk memahami bagaimana individu mengalami perubahan dalam kepribadian mereka sepanjang hidup. Teori ini mencuba menjelaskan perkembangan karakter, sikap dan perilaku individu seiring berjalannya waktu. Umum mengetahui, teori deontologi adalah pendekatan dalam etika yang berfokus pada kebenaran tindakan itu sendiri, bukan pada akibat atau konsekuensinya. Berikut adalah ringkasan ciri-ciri deontologi. Yang pertama, prinsip moral yang bersifat mutlak. Teori deontologi menekankan bahawa ada prinsip-prinsip moral yang bersifat mutlak, yang berlaku tanpa syarat dan tidak etik dan tindakan etika adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini.
Prinsip-prinsip ini tidak dikompromikan oleh keadaan atau hasil akhir tindakan. Seterusnya, kewajiban moral sebagai pedoman utama. Teori ini menekankan kewajiban moral sebagai pedoman utama dalam menilai tindakan. Kewajiban ini berlaku independen atau berdikari dari keinginan individu atau akibat tindakan tersebut. Individu diharapkan untuk menjalankan tindakan tertentu kerana itulah yang benar, bukan kerana ganjaran atau hukuman yang mungkin terjadi. Yang ketiga, harus bersifat universal. Prinsip-prinsip moral dalam teori deontologi harus bersifat universal, yang bererti prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua orang dalam semua situasi yang serupa. Ini meminimalkan diskriminasi dan subjektiviti dalam menentukan tindakan yang beretika. Seterusnya, aspek ciri-ciri teori perkembangan personaliti. Yang pertama, fokus kepada perubahan sepanjang hidup. Teori perkembangan personaliti ini memfokuskan perubahan kepribadian individu seiring berjalannya waktu mulai dari masa kecil hingga dewasa. Ini mencakup perubahan dalam pola berfikir, emosi dan perilaku seseorang individu. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan. Banyak teori perkembangan personaliti menekankan adanya tahap-tahap perkembangan yang harus dijalani oleh seseorang individu. Setiap tahap memiliki karakteristik dan tugas perkembangan tertentu yang harus diatasi oleh individu tersebut. Dan yang terakhir, interaksi antara faktor-faktor. Teori ini mengakui bahawa perkembangan personaliti dipengaruhi oleh pelbagai faktor, termasuk faktor genetik, lingkungan, pengalaman dan interaksi sosial. Perkembangan individu adalah hasil dari interaksi antara faktor-faktor ini. Seterusnya, perbezaan dari segi aspek kelebihan antara teori deontologi dan teori perkembangan personaliti. Baiklah, untuk teori deontologi, kelebihannya adalah melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Teori deontologi mendorong individu untuk bertindak berdasarkan kewajiban moral, bukan hanya berdasarkan preferensi atau akibat. Ini mempromosikan tanggungjawab pribadi dalam menjalankan tindakan yang benar dan etika. Kelebihan teori deontologi yang kedua adalah prinsip moral yang bersifat mutlak dan tetap. Prinsip moral yang bersifat mutlak dan tetap ini adalah salah satu kelebihan utama teori deontologi dan penekanannya pada prinsip-prinsip moral yang bersifat mutlak dan tetap. Ini bererti standard moral yang konsisten yang dapat diikuti oleh individu tidak mengira situasi atau akibat yang mungkin terjadi. Hal ini meminimumkan ketidakpastian moral dan subjektiviti dalam sesuatu tindakan. Seterusnya, perlindungan hak asasi individu. Teori deontologi memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak asasi individu. Prinsip-prinsip moral yang berlaku secara universal membantu memastikan bahawa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Dan yang terakhir, dasar moral yang konsisten dan stabil. Prinsip-prinsip moral yang tetap tidak mudah berubah seiring waktu dan ini memberikan dasar etika yang andal. Seterusnya, beralih kepada kelebihan teori perkembangan personaliti. Yang pertama, pemahaman terhadap perkembangan individu. Umum mengetahui teori perkembangan personaliti ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana individu berkembang sepanjang hidup mereka. Hal ini membantu kita untuk menjelaskan perubahan dalam karakter, sikap dan perilaku individu seiring berjalannya waktu dari masa kanak-kanak sehingga dewasa. Yang kedua, pendekatan dalam pendidikan. Teori perkembangan personaliti ini sangat relevan dalam pendidikan. Hal ini membantu pendidik memahami tahap perkembangan murid-murid, keperluan mereka dan bagaimana mereka menyusun kurikulum serta kaedah pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Yang ketiga, panduan kepada ibu bapa.
Ibu bapa dapat menggunakan pemahaman tentang teori perkembangan personaliti ini untuk mendukung perkembangan positif anak-anak mereka. Hal ini dapat membantu ibu bapa untuk memahami tentang perkembangan anak dan memberi sokongan yang sesuai kepada anak-anak mereka. Dan yang terakhir sekali adalah meningkatkan kesejahteraan psikologi. Meningkatkan kesejahteraan psikologi ini dengan pemahaman tentang tahap perkembangan dan cabaran perkembangan yang mungkin dihadapi, individu dapat bekerja menuju perkembangan kepribadian yang lebih sihat dan kesejahteraan psikologi yang lebih baik. Seterusnya, perbezaan antara teori deontologi dan teori perkembangan personaliti dari aspek kelemahan. Kelemahan teori deontologi yang pertama adalah kesulitan dalam menangani dilema moral. Teori deontologi tidak selalu memberikan panduan yang jelas dalam menghadapi dilema moral di mana prinsip-prinsip moral bertentangan. Hal ini boleh membuatkan kesulitan untuk membuat keputusan dalam melakukan sesuatu situasi yang kompleks. Seterusnya, kurangnya fleksibiliti dan terlalu kaku. Kritikan terhadap teori deontologi adalah bahawa pendekatan ini dapat didapati terlalu kaku dan kurang fleksibel. Hal ini mungkin tidak memungkinkan pertimbangan situasi unik atau perbezaan individu yang perlu dipertimbangkan. Baiklah, kelemahan teori perkembangan personaliti pula. Yang pertama adalah kesulitan dalam generalisasi. Teori perkembangan personaliti sering kali mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan yang bersifat umum, tetap individu sangat bervariasi dalam tingkat perkembangan mereka. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengeneralisasi pengamatan teori untuk semua individu. Yang kedua adalah pengabaian peranan faktor genetik. Beberapa teori perkembangan personaliti mungkin mengabaikan peranan faktor genetik dalam perkembangan kepribadian. Sementara pengaruh persekitaran sangat penting, faktor-faktor genetik juga berperanan yang besar dalam membentuk kepribadian individu. Akhir sekali, perbezaan teori deontologi dan teori perkembangan personaliti dari aspek kesan teori terhadap pembentukan model insan. Yang pertama, kesan teori terhadap pembentukan model insan teori deontologi adalah menekankan pentingnya kewajiban moral. Teori deontologi menekankan pentingnya kewajiban moral. Hal ini dapat mempengaruhi individu dalam masyarakat untuk menghormati dan menjalankan kewajiban moral mereka, bahkan jika itu melibatkan pengorbanan peribadi. Seterusnya, pemberian panduan etika yang kaku. Deontologi memberikan panduan etika yang relatif dan kaku. Hal ini dapat membantu membentuk individu dengan karakter yang kuat dan prinsip moral yang kukuh. Yang terakhir untuk teori deontologi adalah melindungi hak asasi manusia. Teori deontologi memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dengan terperinci. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menghormati hak individu dan memerangi pelanggaran hak asasi manusia. Kesan teori perkembangan personaliti terhadap pembentukan model insan pula. Yang pertama adalah pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan kanak-kanak. Teori perkembangan personaliti seperti teori Piaget tentang perkembangan kognitif atau teori Erik Erikson tentang perkembangan psikososial memberikan panduan penting tentang bagaimana kanak-kanak berkembang secara kognitif, emosional dan sosial. Hal ini dapat membantu orang tua, guru dan profesion yang bekerja dengan kanak-kanak untuk memahami dan mendukung perkembangan kanak-kanak dengan lebih baik. Yang kedua, pendidikan yang lebih efektif. Pemahaman tentang perkembangan manusia memungkinkan pendidik untuk merancang program pembelajaran yang lebih sesuai dan tingkat perkembangan murid. Hal ini membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik terhadap kanak-kanak. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan interpersonal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tahap perkembangan dan keperluan individu,
masyarakat dapat membangun hubungan interpersonal yang lebih sihat dan lebih memahami. Hal ini membantu dalam komunikasi yang lebih baik dan pengembangan hubungan yang positif. Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, dapatlah saya simpulkan bahawa penggunaan teori sangat penting dalam membantu membentuk manusia yang lebih berfikiran tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Walaupun kesemua teori mempunyai penjelasan yang berbeza mengikut perspektif mereka, namun kesemua teori tersebut boleh dimanfaatkan dalam membentuk masyarakat yang bermoral. Pribadi insan yang bermoral juga perlu dilatih dan dipupuk sejak kecil lagi bagi mempengaruhi psikologi mereka untuk mengadaptasi sesuatu perkara yang berlaku dengan bertindak menggunakan akal fikiran terlebih dahulu. Di samping itu, ibu bapa dan guru-guru juga sememangnya wajar menjadi suri teladan kepada anak-anak untuk mereka mengenal pasti dan mengikuti apa yang baik, benar dan patut bagi memastikan setiap perilaku mereka berada pada landasan agama yang betul. Bercerita soal peribadi insan menyeluruh pula, negara Malaysia menyimpan hasrat yang tinggi dalam melahirkan insan yang memiliki sifat-sifat yang mulia berserta dengan nilai-nilai yang murni. Pernyataan ini bertepatan dengan misi utama perutusan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dalam riwayat Ahmad 8952, iaitu sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka sudah dapat kita lihat bahawa akhlak yang mulia sangat signifikan dalam membentuk peribadi insan yang bermoral. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama boleh menjadikan teori-teori yang tertera di atas sebagai sandaran, namun hendaklah mengutamakan dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan dan panduan bagi melahirkan masyarakat yang sempurna. Dengan mengamalkan tingkah laku yang beradab dan berakhlak mulia, maka terbentuklah peribadi insan bermoral menyeluruh yang dapat mencerminkan perilaku yang baik berupa perkataan, tindakan, sikap, pemikiran dan perasaan yang berlandaskan nilai agama serta norma moral luhur masyarakat di Malaysia. Jadi, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.